kepada anda semua. Malam ini One Legacy akan membawakan kepada anda semua satu perkongsian yang hebat. Pengalaman 3 orang speakers yang luar biasa hebat. Bagaimana mereka bermula dengan industri daripada awal sehingga kini. Dan sekarang mereka sudah pun berjaya dalam industri takaful dalam kerjaya ini. So dan ketiga-tiga ini untuk pengetahuan anda semua, mereka melepaskan kerjaya yang sedia ada just to be in this industry, takaful ini. Alright, untuk lebih interaktif, saya mohon kepada anda, so kalau yang ada kat sana yang available untuk buka video, kita boleh on video untuk memberikan aura kepada speaker kita hari ini perkongsian untuk malam ini. So siapa yang available bolehlah buka, the more the merrier ni. Kita nampak banyak muka-muka ada kat sini ya. Alright, so bagi kelancaran perkongsian T-Boss juga pada hari ini, saya mohon untuk anda mutekan mikrofon. Kita akan ada sesi Q&A di akhir daripada perkongsian ini. So di hujung sana anda boleh bertanyakan soalan lah. Baik, sebelum perkongsian bersama 3 orang speakers pada malam ini, sebagai permulaannya, saya ingin menjemput GM Humaizi untuk bercerita. Okay, kita ada cerita sikit berkaitan dengan bagaimana tertubuhnya One Legacy dan potensi besar sebagai takaful advisor. Silakan GM Humaizi. Terima kasih MC malam ni, bersemangat sekali. Alhamdulillah kita ada 100 lebih malam ni untuk sama-sama mendengar perkongsian sekejap daripada saya dan kemudian daripada speaker berkongsi tentang pengalaman mereka. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke One Legacy. Kita ada malam ni lah Takaful Business Opportunity Sharing. Malam ni saya akan perkongsian saya untuk sebelum kita bermula speaker, saya nak cerita tentang ni adalah objektif sharing saya sekejap insya-Allah 10 hingga 15 minit perjalanan One Legacy di Great Eastern Takaful Berhad. Kemudian kenapa kerjaya sebagai usahawan takaful. Seterusnya kenapa perlu pilih Great Eastern Takaful Berhad, kenapa kami di GAP-B, dan seterusnya bagaimana kami di One Legacy akan membimbing anda dan bantu anda untuk berjaya dalam industri takaful insya-Allah. So ini adalah perjalanan kami di Great Eastern Takaful Berhad. Saya bermula dengan pembinaan agensi ni pada tahun 2017 bila saya dinaikkan pangkat ke Group Manager. So bermula dengan agensi Alhamra, nama kerja Alhamra, dan syukur Alhamdulillah tahun 2020 Alhamra lahirkan seorang Group Manager Al-Azadi, namakan agensi Catches. So kami bergabung di bawah tim One Legacy. So ini terbentuk One Legacy. InsyaAllah selepas ni akan lahir lebih ramai lagi Group Manager daripada tim ni, dan insyaAllah next year saya Amirul. Dan kalau tengok ni adalah sebenarnya bukan tahun terakhir sebenarnya. Ini last event yang kita boleh bersama-sama berkumpul berapat-rapat bersama-sama Januari 2020. So March 2020 tu kita dah start PKP, dah tak boleh berkumpul sama-sama kan. So inilah sebenarnya aktiviti kami sekarang ni, since pandemik ni memang berkumpul secara online Zoom macam ni. So kita dah biasa dengan mood macam ni. Kalau tengok ramai yang boleh berkumpul sama-sama kan. So syukur Alhamdulillah bermula daripada saya dan Al-Azadi 2017, saya GM, masa tu UM, berdua. Lepas tu tahun 2019 saya Amirul naikkan pangkat ke Unit Manager, dan seterusnya tahun 2020 kelahiran Unit Manager Kiki dan juga Zahir, dan 2021 Joani dan juga Ubay serta Din. So inilah sebenarnya makin setiap tahun makin ramai berkembang. So agent kita dah ada total 370 orang sekarang daripada One Legacy. So ramai sebenarnya kita punya total numbers. So saya terus pergi, kenapa kerjaya sebagai perunding Great Eastern Takaful. Saya suka kerjaya ni sebenarnya, kita bagi orang yang suka bantu orang sebenarnya adalah the perfect career, the perfect business you boleh buat, sebab bantu personal, bantu keluarga dan juga bantu masyarakat umat. So ini sebenarnya kelebihan kita di dalam kerjaya takaful. Sebab kalau kita tengok, kita bantu diri kita ni adalah untuk kita jadi seorang lebih bijak dalam perancangan keuangan, sebab kalau takaful ni adalah
Ni adalah sebenarnya dari segi financial planning kan, takaful ni fokus pada protection perlindungan. Bila kita berada di lepas ini, automatik kita sebenarnya belajar apa sebenarnya segi pendapatan, simpanan, perbelanjaan. So ini semua kita belajar. Cuma sekarang kita fokus kepada protection perlindungan, membantu diri kita juga bantu orang lain. So kalau kita tengok apa yang kita fokus pada perancangan takaful ni adalah untuk kita sediakan hibah takaful, kita provide protection medical card, juga income replacement kepada orang. So dari segi bantuan, dari segi pengalaman saya sendiri juga agent dekat GapB, juga especially dekat One Legacy ni, ini adalah pengalaman klien saya sendiri, yang mana klien terbesar yang saya bantu dalam masa setahun telah buat claim medical card sebanyak 468,000. Sebab tu 62,000 claim dia berjaya. So dia punya total bill 468,000 ni ialah sakit yang nak kata kritikal, memang kritikal, tapi dia alhamdulillah syukur dia sembuh selepas dapat treatment beratus ribu. So ini sebenarnya satisfaction tu sebab kita boleh bantu orang sediakan plan medical. So kalau nak guna duit sendiri, of course mungkin ada orang kaya kan, tapi ini sebenarnya dengan bayaran carumah je RM100 sebulan dengan medical card ni dapat plan protection sebenarnya. So rasa puas hatilah. So itu medical card. Dari segi hibah takaful sendiri, so tim kita ada bantu sampai dapat claim sebanyak 1 juta untuk hibah takaful. So benda ni dibagi dalam bentuk hibah kepada family. So tak perlu faraid kan. So ini juga claim untuk hibah takaful 500,000. So jumlah banyak. Kalau ikut bayaran caruman sebenarnya taklah sebesar ni, tapi perlindungan tu besar. Dan ini adalah untuk critical illness, income replacement, so sebanyak 600,000. So kalau tengok claim real maksudnya benda ni berlaku yang kita boleh bantu lebih ramai lagi orang di luar sana. So itu kita bantu orang. Next adalah kita juga sebagai seorang penderita takaful ni, kita nak bantu diri kita sendiri. Kerjaya sebagai penderita takaful ni, kita bukan seorang pekerja, kita tak ada majikan, kita adalah seorang usahawan. Kita bisnes, kita set up kita punya own business, kita ada business planning kita sendiri. So sekarang ni potensi pendapatan macam mana? Berapa keuntungan yang kita boleh dapat? So bagusnya pendapatan kita bukan sekali dapat sekali. Kita dapat berkali-kali sehingga 6 tahun bagi setengah produk. Ada produk yang dapat sehingga klien mencarum selama-lamanya, itu produk medical card standalone. Dan komisen yang kita bakal dapat sebagai ejen ni tinggi 10 hingga 35%. Untuk tahun pertama dia akan turun dan akan jadi total commission sebanyak 120%. So bayangkanlah kalau satu case yang kita close banyak, katakanlah tahunan dibayar 2,000, so kita dapat 2,400, 120% daripada 2,000 total selama 6 tahun. Itu untuk seorang klien. So dari segi potensi career growth dalam industri takaful ni, dia tidak terhad kepada ejen. Dan di One Legacy sendiri kita sebenarnya terapkan budaya kalau boleh you tak boleh stuck dekat ejen. Maksud dia kena naik pangkat sebagai unit manager. Kita nak you all jadi unit group manager. Unit manager dalam masa tahun ketiga jadi group manager, dan tahun kelima semua kena jadi group manager. Sebab potensi income ni adalah very minimum sikit sebenarnya dapat lebih lagi. Dan kalau tengok dari segi reward dia, kalau jadi ejen dapat 2 reward je, basic commission dengan production bonus. Tapi unit manager kat lebih lagi, of course group manager dapat whole of commission. Dan menariknya dekat Great Eastern Takaful Berhad ni, bila jadi group manager, dia akan dapat kita akan dapat company akan bagi insentif untuk set up office. So ini sebenarnya berbeza dengan tempat-tempat lain lah. So dari segi unit manager, itu je beza antara manager dan group manager lah dari segi reward, additional reward. Dan saya dah cerita tentang kenapa jadi career sebagai penderita takaful. Next lagi, kenapa pilih Great Eastern Takaful. So kenapa pilih GapB? GapB adalah satu brand daripada Great Eastern yang memang dah lama dekat industri. So, walaupun takaful ni baru 2010, tapi jenama Great Eastern dah 100 over years. Bagaimana tertubuhnya GapB, Great Eastern Takaful Berhad ni adalah setelah dapat lesen daripada Bank Negara, gabungan antara Koperasi Tentera dan OCBC Bank, tertubuhlah Great Eastern Takaful Berhad. So this is fully syariah compliance punya insurance takaful lah. So award memang dah banyak, kita dapat award GapB, dan inilah senior management team dipimpin oleh Encik Syarul Azlan sebagai CEO dan orang lain lah. Ini adalah top management. Dan kalau kita tengok growth GapB kan, so berapa persen covered dekat GapB sendiri. So memang dia ada peningkatan setiap tahun, memang peningkatan ketara. Kalau tengok kat sini, daripada bermula 2011, saya join 2012 kan, setakat ini je. So bisnes perniagaan ataupun penyertaan takaful dia akan semakin lama semakin meningkat. Kita perasan tahun 2020 kan pun meningkat, start meningkat.
So dan di mana dekat industri takaful operator sendiri, GapB ni walaupun baru 2011, saya tengok dia dah setanding dah menduduki tangga ketiga. So growth very fast sebenarnya. So yang pertama ni lah kita punya dah lama lah Pioneer, Prudential, BSN Takaful dan lah AIA. So GapB number 3. So Etika dan juga Takaful Malaysia. Dan diberi kepercayaan oleh kerajaan Malaysia untuk menyediakan perlindungan bagi B40 MySalam. GapB terkenal dengan MySalam, ramai orang kenal GapB sebab ramai yang claim dengan MySalam lah. Dan okey, itu kenapa pilih GapB. Sekarang ni nak cerita kenapa pilih tim One Legacy. Apa sebenarnya kami ni. Okey, kalau kita nak sertai takaful, kita boleh sertai dengan mana-mana tim lah, tak kisah. Tapi sebenarnya kita sebab kini adalah satu, macam saya tadi, kalau kita sertai ini, kita bukan start dekat agent. Kita nak growth dekat unit manager, kita nak growth sebagai group manager. So tengok di mana kalau tengok dekat sini perkembangan daripada start 2017 bermulanya agensi yang kecil tadi, bisnes yang dibawa pada tahun ini adalah merujuk pada new business sebanyak 1.2 juta. Tahun 2018 bisnes yang dibawa ialah sebanyak 1.98 juta. Kan? Tengok ke peningkatan ketara 2019 4.3 juta. So time ni okey, time ni kita tengok okey lah sebab tak ada COVID lagi apa semua kan isu. Kita tengok tahun 2020 bermulanya pandemik bisnes meningkat daripada 4 juta kepada 8 juta. So berapa persen growth memang tinggi walaupun time ni kita semua berada di rumah. 2021 yang terkini 2021 ni sehingga 31 Julai. Ini 12 bulan performance, 31 Julai kita dah hampir menyamai performance 12 bulan untuk tahun lepas. Kalau ikut kat sini daripada Januari lagi sebenarnya kita memang most of the time kita PKP pada rumah. So bagaimana tim One Legacy ni boleh meningkatkan prestasi performance production ni nanti panel speaker cerita bagaimana kita sebenarnya di One Legacy terapkan budaya kita. Dan insya-Allah doakan kita semua sebab target kita tahun ni sebanyak 18 juta, berbaki lagi 5-6 bulan, kami percaya kita boleh sebenarnya buat 18 juta. Dengan informan, dengan production daripada semua tim lah. So inilah sebenarnya kenapa patut pilih tim yang responsif, dan saya percaya sebabkan oleh support yang diberikan oleh bukan saja leaders, bukan saja mana kita adalah antara kita semua group managers, assistant manager, kita ada IO, introducer dan kita ada admin yang sentiasa bantu agensi baru juga lama, support dari segi quotation, support dari segi training. Dan memandangkan pandemik ni kita tak boleh jumpa, so kita perlu banyak interaktif berjumpa secara online. So ini sebenarnya kita tengok members kat sini 338 orang dalam group ni, so memang agak aktif, kita akan setiap meeting kita, training, kita akan record ke FB group sebab FB group ni lebih ringan untuk kita on, dia punya video player. Lepas tu tengok kat sini kita punya product training semua dah ada. So bila masuk je agent baru terus boleh masuk. Tengok apa video. So tak perlu tunggu masa, terus boleh belajar. Training weekly memang sentiasa ada. Lepas tu bukan saja segi product training, kita juga ada dari segi marketing, takaful marketing, macam nak bina brand, macam mana social media. So semua ni dalam kita punya video dalam FB One Legacy. Dan saya nampak dari segi kalau agent baru ni mungkin dari segi marketing material, macam nak create marketing material. So kita bantu agent ni, bukan saja kerja baru, agent lama pun gunakan marketing material ni, diguna bersama untuk post kat Facebook. Sebab sekarang ni memang online, social media memang amat penting. Sebab tanpa social media, business kita tak akan grow business. So kita akan ajar bagaimana you all kena manfaatkan social media. Dan bila dapat prospek, bila dapat klien, so what's next? Macam mana nak buat quotation? Bagi tak semua ejen baru boleh ada impose untuk buat quotation. Kadang ejen lama pun kita perlu segera bertindak. Bila orang bertanya quotation, kita perlu sediakan ini adalah sebanyak quotation. So dekat One Legacy kita sedia ready made quotation yang mana ejen yang boleh gunakan. Kita tengokkan kat sini semua produk kita dah buat, dan kita buatlah quotation based on custom made yang mana berdasarkan pengalaman kita, ini sebenarnya yang prospek yang ramai yang request. So inilah sebenarnya guide untuk ejen baru dan juga ejen lama. Saya sendiri pun pakai quotation ni. So ini adalah tools yang disediakan oleh One Legacy kepada team member sama ada baru ataupun lama lah. Dan peluang untuk sebagai kejayaan takaful ni, usahawan takaful amat besar.
Sebab apa? Sebab kadar penembusan ni masih lagi rendah di kalangan orang Muslim. So tengoknya 20 hingga 20% berbanding dengan insurans konvensional. Jadi macam sekali isu dia kenapa kurang sangat? Sebab tu kita boleh tengok growth tadi yang One Legacy daripada 1 juta, 4 juta, 8 juta, insya-Allah 18 juta tu, ini sebenarnya mainkan peranan penting disebabkan oleh ejen takaful saja ataupun takaful advisor. Jadi kita kekurangan pun takaful yang serius. Saya tak katakan you all join kena just sebagai part full time, tak perlu. Part time pun ada serius. Tim kita ramai yang part time tapi serius. Dia orang allocate masa, boleh je berjaya sebenarnya. Yang pentingnya serius dalam menyebarkan kepentingan takaful. So sekarang ni pruning takaful ni dikurang ilmu pengetahuan, sebab tu dalam budaya yang kita terapkan you all kena menambahkan ilmu. So kita ada weekly meeting, sentiasa ada sharing bagaimana orang berjaya, sentiasa dari segi financial planning macam mana nak buat. Dan tugas kita bukan sebagai seorang salesman, ini saya suruh terapkan. Kita bukan seorang salesman, kita seorang nak menceritakan tentang kebaikan takaful, ibarat seorang pendakwah nak mencerita benda kebaikan. Of course kita akan ada banyak rejection di luar sebab kita nak cerita kebaikan, tapi jangan risau sebab kita sebagai seorang nak mendakwah ni, kita sebagai warrior, pejuang. Rejection sebenarnya is not really about personal, dia adalah sebenarnya kurang kefahaman orang tentang manfaat takaful. So itu sebenarnya yang kita akan terapkan bila kita buat personal branding yang bagus. Tengok tim kita ni personal branding bagus, cara kita boleh tarik orang-orang sekeliling kita saja untuk sertai takaful dengan kita. So itu saja sebenarnya sharing daripada saya. Basically saya nak cerita tentang perjalanan One Legacy daripada Gates Takaful Berhad, dan kenapa you all perlu pilih Gate B dan juga perlu pilih One Legacy. Dan basically sertailah industri takaful ni bukan semata-mata kerana personal, tapi juga untuk bagi manfaat pada lebih ramai orang. Saya selalu cakap, kita sebenarnya bila berlaku kematian, first thing first kita fikir pada orang ialah ada tak takaful, ada tak insurance. Kita tak nak insurans konvensional, ada tak takaful. So kita nak sekali orang yang kita kenal ni semua being protected. Ada takaful so that family dia boleh dapat hibah takaful, quick cash untuk family teruskan kehidupan. So itu saja perkongsian daripada saya. Nanti kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya kemudian lah. Alright, okay, thank you so much GM Humaizi. Satu perkongsian yang wow, ini adalah permulaan untuk menghangatkan lagi perkongsian daripada speaker kita malam ini. Menarik potensi untuk career growth. Baik, untuk menghangatkan lagi, malam ini kita ada 3 orang speakers. Okay, ini adalah masa-masa yang ditunggu oleh semua. Oleh itu, saya akan memperkenalkan 3 orang speakers yang luar biasa untuk perkongsian pada malam ini. Sebab kan, kenapa saya nak kenalkan diorang dulu tau? Kata orang tak kenal maka tak cinta. Nak tahu, jom kenali speaker. Mereka ni bukan biasa-biasa, prinsip dan impian menjadi big why kepada mereka. So, ada 3 speaker. Yang pertama saya kenalkan adalah saudara Shah Effendi. Inilah speaker yang pertama yang berasal daripada Setiawangsa dan mempunyai 3 tahun pengalaman bekerja di bank sebagai personal financial consultant dan juga 2 tahun sebagai relationship manager. Okey, Shah Effendi ni kita panggil Fendi saja ya. Memang hebat orangnya. Alhamdulillah, dan beliau pernah menerima pengiktirafan yang beriktiraf dunia dalam industri takaful iaitu $1 Million Round Table, kita panggil sebagai MDRT. Alhamdulillah. Alright, speaker kita yang kedua adalah saudara Rozaimi Said, berasal daripada Melaka, pernah berkerjaya sebagai peguam bela dan juga peguam cara selama 4 tahun. 16 tahun ada pengalaman di bahagian sumber manusia dan jawatan terakhir beliau adalah sebagai Ketua Jabatan Sumber Manusia. Total ada 20 tahun pengalaman di syarikat company yang besar. Alright, next adalah speaker kita yang ketiga, saudari Siti Hajar, kita panggil Ija saja dengan nama mesranya, yang berasal daripada Johor. Pernah menceburkan diri dalam industri broadcasting. Sangat menarik. Industri ni sangat menarik ya. Siapa-siapa dah pernah masuk, memang event memang something luar biasa dia punya menarik tu. Dan beliau juga pernah bekerja di Perkeso. So, ketiga-tiga speaker ni sekarang ini adalah full-time takaful advisor. Okay, melepaskan kerjaya yang besar just to join us. Nak tahu rahsia dia? Jom kita bersama dengan speaker yang pertama. Boleh kita tengok speaker yang pertama lambai-lambai? Shah Effendi.
Fendi berada di sana. Dengar kan suara? Hello. Assalamualaikum Hello. Fendi. Dengar suara? Hello. Testing. Dengar. Dengar dengan jelas. Dengar jelas. Alhamdulillah, baik. Sound clear, check. Selamat cek. Alright. Berbaju merah ni semangat betul ya Fendi? Merah membara. Merah membara. Baik, okey, kita barakan lagi perkongsian untuk malam ni Fendi. Alright, untuk pengetahuan semua. Boleh. Let's go. Yes. So untuk pengetahuan semua, kita ada 3 speaker, which is kita ada 2 round. Round yang pertama kita akan go for the first, second and third speaker. Round yang kedua pun kita akan bertanya kepada first, second dan juga third speaker. Alright, so Q&A akan berada di hujung daripada perkongsian 3 speaker kita pada hari ini. Alright Fendi, are you ready for tonight? Alright, so let's go for it. Okay. Sebelum ni Fendi kita tahu yang Fendi bekerja di industri bank selama berapa tahun Fendi bekerja? Total experience with the bank is about 5 years lah. 5 years. Yeah. Alright, 5 years. Dan bekerja dekat bank dah 5 tahun Fendi. So apa yang membuatkan Fendi decided untuk lepaskan kerjaya anda di bank itu dan menjadi full timer sebagai takaful advisor? Silakan Fendi. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta yang join pada session malam ni. Terima kasih kerana meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kami semua di One Legacy. Alright, so seperti Kak Safiah telah bagi tahu tadi, saya bermula di bank pada usia yang sangat muda, which is selepas daripada graduate. Bank adalah merupakan pekerjaan kedua saya. Saya graduate daripada accountancy. So first job adalah sebagai seorang auditor. Dan kemudian terus join kepada bank. Ada masalah with the company dan saja mencuba nasib. Okay. Dan pada usia muda 25 tahun tu, saya rasa bila start bekerja di bank tu, banyak pengalaman dan banyak benda yang saya belajar. So dan of course yang paling saya rasa teruja adalah berkenaan dengan income lah. Because you just imagine pada umur seawal 20-an ataupun 24 tahun, 25 tahun itu, saya telah menerima gaji yang tertinggi sebanyak 44,000. Dan on average saya boleh katakan in monthly salary saya dalam lingkungan 20 ke 25,000 setiap bulan. So pada usia semuda itu, you just imagine how you feel bila you pegang duit 5 angka bank in into your account. Dia punya excitement tu sangat-sangat teruja. Okay, so sampailah pada satu hari saya menerima satu permohonan perumahan. Okay, because bila bekerja dekat bank, saya juga memproses loan. So saya banyaklah check orang kata orang punya gaji. Saya tengok gaji engineer lah, gaji doktor, gaji macam-macam professions. Okay, dan pada satu hari ni saya nampak application daripada seorang group manager di Takaful company lah. Okay, so bila dia hantar all the application tu, saya pun start semak. Saya semak dia punya application, saya tengok dia punya booking ada, dia punya SMP ada, dia punya bank statement ada, dan dia punya commission statement pun ada. Tapi bila saya tengok dekat dia punya commission statement tu, saya macam terberhenti sekejap. Okay? So saya tengok balik. Dan saya tengok kepada Mr. Customer kat depan ni lah. Kan? So bila saya tengok macam, betul ke ni kan? Because kita mungkin waktu, kalau macam kita duduk di satu tempat, kadang kita rasa kita tak terdedah kepada luar, kita rasa yang kita punya gaji ni cukup besar. So sebenarnya ada potensial di luar sana yang lebih besar. So dekat situ saya tengok dia punya income bersamaan dengan 6 angka sebulan. Kesima waktu tu Fendi? Ya, memang saya rasa macam betul ke ni kan? 6 angka. So kalau biasanya kita as a normal punya pekerjaan, 6 angka tu dia memerlukan setahun punya income. Kan? Annual income. Even I think about 70,000, 80,000 annual income pun tak ramai yang orang boleh capai. Tapi dekat dia saya tengok macam, sebulan 6 angka. So kalau setahun tu maksudnya lebih sejuta lah income dia. Kan? So daripada situ dia macam terspark. Saya punya otak rasa macam, because I memang eager to find more money. Lagi-lagi at young age kan. So bila kat situ saya start macam, macam mana? Apa sebenarnya dia buat ni? Dia betul ke dia ni ejen takaful? MLM ke? Jual orang ke apa ni kan? Then I start to do a research. So I start untuk berborak dengan I punya client which is agent, kawan-kawan saya which is agent takaful, and I do some research. So bila I dah tahu macam mana dia punya potensi untuk jana pendapatan yang unlimited dekat takaful ni, from there I dah start to orang kata planning.
I have to resign one day because I want to be like him. Alright. So lepas tu orang kata dah lepas daripada dah buat planning tu, saya pun bermulalah untuk jadi seorang takaful secara full time. So masih baru lagi daripada tahun Januari 2020. So daripada Januari 2020 sampai hari ini Ogos 2021, kita boleh berkata dalam 20 bulan lah. And alhamdulillah dalam masa 20 bulan ni saja saya punya income daripada takaful alone dah boleh reach kepada 20,000, almost reach kepada 20,000 just in 20 months. So you just imagine bagaimanakah orang kata pendapatan yang mungkin boleh dapat dalam masa 3 tahun akan datang, 5 tahun akan datang, atau 10 tahun akan datang. So I nampak dekat situ tak mustahil yang at one day saya punya income akan sampai ke level tu. That's why I rasa I ambil a good decision untuk berhenti, dan actually pengalaman waktu bank tu banyak membantu saya yang untuk menyampaikan siapa saya pada hari ini. Terima kasih. Okay, sama-sama. Hoi. Luar biasa seronok. Itulah kadang-kadang bila orang lain punya pengalaman menjadi kita punya inspirasi tau. Bila you tengok 6 angka kan, 5 angka. Tapi seronok. Satu hari nanti kita tengok yang 6 angka tu adalah daripada slip kita. Itu lagi best. I think kat dalam kita punya team daripada GM kita pun sebenarnya dah 6 angka dah. Betul ke GM Umayzi? I think GM Umayzi dah close kepada 6 angka. And nanti GMR pun tersenyum lebar sangat. Saya rasa GMR pun dah almost close to 6 angka juga. 6 digit angka. Itu memang dia punya end goal. Kalau katakan you jadi group manager, kalau you tak dapat 6 angka tu, tak tahulah. Tapi memang benda something figure yang achievable. Sebab bila dah dalam industri ni, bila saya dah bergaul dengan others GM lain, saya lebih nampak, lebih ramai yang sebenarnya. So, memang betul. Memang kebanyakan bila you GM tu untuk dapat 6 angka tu, ia adalah tak mustahil. Betul. Itu semua adalah bergantung kepada di mana kita nak bawa diri kita tu dalam industri takaful ni. Betul Effendi Betul. Alright. Okay, thank you so much. Dan kita teruskan seterusnya soalan kepada saudara Rozaimi kita. Lambai sikit saudara Rozaimi. Sini ada. Alhamdulillah. Alright. So, saudara Rozaimi ada pengalaman 20 tahun bekerja dengan jawatan besar di syarikat. You tinggalkan 20 tahun pengalaman tu dan you join industri takaful, it's just like, ya Allah, Masya Allah kan. Kalau setengah orang 20 tahun tu dah comfort zone sebenarnya. Dan setengah orang itu dia memang nak, kalau dah 20 tahun dah comfort zone tu, kalau boleh nak pencen lah terus dengan kerjaya yang sedia ada. Tapi you luar biasa, you mengubah hidup you 360. From 20 years bekerja di syarikat terus kepada industri takaful. So, we want to know, saudara Rozaimi, apakah pencetus ataupun what is your big why for you to be as a takaful advisor? Silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Jadi pertama sekali, Rabbi Syrahli Sadri Waisid Amri Wahlul 'Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dilancarkan perkongsian saya pada malam ini. Berdebar sebenarnya. Sebab 100 lebih ke berapa orang dah kita tengok ni? Kita ada 188. 188. Allah 188. Kan memang berdebar sebenarnya walaupun dah beberapa masuk yang dekat Facebook lagi tuan. Allah Akbar. Dia tak jaga dalam ni tak apa. Kita tak puas kita nak bagi manfaat kepada orang ramai. Kita kena kongsi juga. Betul. Okey. Jadi first thing first, saya nak ucapkan selamat datang kepada semua bakal-bakal takaful advisor, okey, ke sharing session One Legacy. Okey, semoga malam ini 1 jam yang anda luangkan menjadi titik permulaan kepada satu perjalanan kerjaya yang baru untuk anda. Semoga anda mendapat lebih, orang kata, kejayaan, mungkin mencapai impian yang anda impikan selama ni, tetapi orang kata ada banyak kekangan yang kita terpaksa lalui yang menyebabkan orang kata tempoh masa untuk mencapai impian kita tu agak sedikit perlahan ataupun terlewat sikit lah. Pasal itu yang akan saya ceritakan kenapa, apa saya punya big why apabila saya menceburi bidang takaful ni. Betul macam tadi Safia kata tadi, saya kerja 20 tahun dan jawatan terakhir saya adalah sebagai Head of Human Resource. Kan, di sebuah syarikat yang besar sebenarnya, kalau saya sebut semua orang kenal. Kan, produk dia semua orang kenal. Produk syarikat yang dikeluarkan dulu tu orang kata ada waiting period.
2-3 bulan nak beli produk tu kan. Jadi kalau saya cakap tu nanti mana orang kenal, dan saya nak katakan adalah 20 tahun saya bekerja makan gaji ni, saya sebenarnya saya mempunyai impian pada usia saya 35 tahun. Pada usia saya 35 tahun, sebab bagi mereka yang mungkin ramai yang tak kenal saya lagi, saya ni adalah seorang outdoor, seorang yang aktif outdoor. Saya banyak berbasikal, saya banyak hiking dalam negara, luar negara. Saya pergi Taiwan, Iran, saya pergi China, saya pergi hiking di sana, naik gunung di sana, dan saya suka berbasikal. Tahun lepas saya berbasikal keliling Malaysia. 2014 saya berbasikal dari Singapura ke Hat Yai. Lepas tu tahun lepas juga saya berbasikal berdua dengan anak saya dari rumah saya di Ceras sampai ke Penang 4 hari 3 malam. Kan? Jadi ini memang apa benda yang saya suka buat. Jadi pada usia saya 35 saya terfikir, ini benda yang orang kata kita punya passion. Kita punya passion. Jadi apa benda yang saya nak enjoy. Orang kata kita hidup ni sekali saja. Kan? Jadi saya kata aku suka buat benda-benda macam ni. Tapi dalam masa yang sama, bila kita bekerja, kita ada limitation. Jadi banyak limitation dari segi kita punya kewangan, dan yang limitation yang paling penting adalah dari segi masa. Annual leave kita setahun ada 22 hari saja. Pasal saya dah dulu di peringkat di peringkat tertinggi, dapat 22 hari, kalau tidak dapatlah belas hari, 18 hari ke 20 hari kan. Jadi orang kata setahun, dan saya dalam masa yang sama saya ada masuk juga event-event race di dalam dan di luar negara. Saya masuk Ironman di Langkawi, saya pergi ke Thailand masuk Ironman, saya pergi ke Filipina, saya pergi ke Taiwan. So saya pergi ke orang kata dalam dan luar negara. So banyak benda saya nak buat. Dalam masa yang sama saya kena spend masa dengan family saya. So banyak benda nak dicapai dengan masa yang terlalu singkat. Jadi saya duk fikir sampai bila saya perlu hidup dalam keadaan di mana saya ada limitation of time. Dengan annual leave tu memang bagi saya is a very big challenge. Cuma alhamdulillah masa tu nasib saya baik, saya dapat bosses yang sangat-sangat baik. Apply leave walaupun duduknya di ketua jabatan, apply leave memang approve. Kan? Tapi itu 22 hari setahun. Kalau awal tahun tu memang kena plan. Okey, kalau ni saya punya plan biasanya saya akan ambil mesti ada public holiday. Dapat 2-3 hari public holiday dalam tempoh tu ngam. Kan? So plus 2 kali weekend dapat 9 hari, alhamdulillah bolehlah pergi buat apa-apa aktiviti. Jadi berbalik kepada itu, basically saya punya big why. Tetapi saya nak cakap dulu, kenapa kita perlu ada big why? Kan? Sebenarnya big why ini sangat-sangat penting untuk 2 reason. Yang pertama, dia akan menjadi kita punya guiding principle. Dia akan menentukan kita akan menuju ke arah yang betul. Sebab kita ada satu matlamat yang kita nak capai. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu big why? Big why ni akan menjadi motivasi kita. Katakanlah kita bercita-cita kita nak hantar mak ayah kita pergi Mekah buat haji. Bukan guna tabung haji. Kita nak gunakan yang kos apa tu. Contohnya yang Datuk Siti gunakan tu yang harganya 100,000 seorang contohnya. Kan? Kalau itu big why kita akan menjadikan itu sebagai satu motivasi untuk diri kita mencapai apa yang kita nak buat. Kan? Sama lah juga saya pun ada big why. Saya tahu apa big why saya, maka saya buat sesuatu tu menjurus kepada big why saya. Okey, itu pentingnya big why. In fact, bila kita kata big why, kita akan nampak macam big why ni bunyinya orang putih, tetapi tidak. Sebenarnya big why ni dalam Islam zaman Nabi dulu dah ada dah. Kan, masa zaman saya cerita pasal sirah Nabi sedikit Masa zaman Nabi nak berhijrah dari Mekah ke Madinah dulu, okey. Kan masa mula-mula Islam nak disebarkan, orang tak berapa nak menerima Islam. Nabi tak diterima di Mekah. Kan, sampai Nabi terpaksa berpindah, berhijrah ke Madinah. Dalam rombongan Nabi nak berhijrah ke Madinah tu ada seorang perempuan yang mengikuti rombongan Nabi. Dan dalam masa sama ada seorang lelaki yang suka kepada perempuan tu. Kan, jadi dia menyertai rombongan Nabi untuk berhijrah bukan kerana Islam, bukan kerana Nabi, bukan kerana Allah, tetapi kerana perempuan yang dia nak kahwin tu. Maka Nabi keluarkan satu hadis, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu dimulai dengan niat. Kan? Maka kat situ sebenarnya big why. Sebab Nabi kata dalam hadis lagi, dia punya pengertian hadis tu mafhum ni adalah sekiranya hijrah kamu itu adalah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah kamu adalah kerana Allah dan Rasulnya. Tetapi jika hijrah kamu kerana seorang wanita yang ingin kamu nikahi,
maka hijrah kamu adalah untuk wanita yang dinikahi. Maknanya apa? Kalau kita niat macam tu setakat tu, itulah kita dapat, itulah motivasi kita. Kan, pasal tu big why kita ni sangat penting. Dan itu yang menjadi, dan saya terfikir sampai bila. So saya dah masuk umur 35 tu, saya set saya punya target umur 50 saya kena berhenti kerja. Memang kenapa umur 50? Sebab umur 50 tu dah boleh keluar EPF. Tapi bukanlah saya nak gunakan duit EPF tu untuk saya punya aktiviti, tidak. EPF tu as a backup plan. Saya tahu saya still kena ada income. But let's say, apa benda yang saya nak buat tu tak menjadi, at least saya ada EPF saya as my backup plan. Okay. Dan kenapa 50? Apart from the fact that EPF boleh dikeluarkan pada usia 50, okay, kerana saya tak nak tunggu sampai umur 60. Pada umur 60, bila saya dah retire, insyaAllah duit ada, masa ada, kudrat tu mungkin tak ada. Kan? Jadi saya kena buat apa yang saya nak capai ni pada usia yang maknanya anak-anak saya semua dah boleh berdikari, dan dalam masa yang sama saya masih ada kekuatan kudrat fizikal, dan dalam masa yang sama saya ada income yang boleh orang kata menampung minat saya. Maka sebab itu saya punya perancangan, saya nak umur 50 saya berhenti kerja, baru saya nak buat sesuatu. Tetapi saya duk fikir, kalau umur 50 baru aku nak berhenti kerja, bila aku nak pergi berjalan, bila nak pergi hiking, bila nak pergi backpacking, bila nak pergi bikepacking, macam-macam benda nak buat kan. Jadi saya kata, oh tak boleh umur 50, kena start before 50. I have to start before 50. Maka bila saya kata saya kena start before 50, dan saya mula mencari apa benda yang saya nak buat. Apa benda yang saya nak buat yang boleh bagi saya, apa yang saya boleh kata menyediakan satu platform untuk saya mencapai impian saya tu. Maka saya follow GM Humaizi ni dah lama dah. Kan, tapi saya tak pernah bertanya dia, saya tak pernah berkomunikasi dengan dia di FB. Tapi saya kenal dia dah lama, saya follow dia dah lama. Kan? Follow di FB lah maksudnya? Tak, saya kenal dia masa belajar di Okey. Tapi kami tak rapat sangat sebenarnya. Kami tak Dah rapat. habis stok Cik Maizi. Tapi selalu stok dia, selalu tengok kejayaan dia kan. Oh lepas dulu dia pakai BMW F10, lepas tu dia tukar, kata dah pakai BMW, tukar pula Mercedes, beli rumah semi, tukar banglo. Encik Humaizi cycling tak? Dengan awak? Tak. Oh tak aktif lah. Okey. Okey, jadi saya nampak kejayaan dia. Kan saya duk fikir, apa benda yang saya nak buat? Tahu tak apa yang saya pernah terfikir sebenarnya? Saya pernah sampai ke satu tahap dulu, mula-mula masa saya fikir saya nak buat benda kan, saya nak retire 50 ni, apa saya fikir sebenarnya? Tapi agak-agak, apa yang saya nak buat pada usia 50? Mungkin berniaga ya, berkebun mungkin. Okey, saya nak buka ladang. Sebab saya perlukan flexibility. Okey, so berladang memang tak boleh lah. Berladang ni saya kena dekat ladang. Okey, saya masa tu saya fikir saya nak buat Grab. Seriously. Grab, saya dengar Grab ni boleh dapat 3-4 ribu sebulan. Kan, saya kata kalau 3 minggu kerja dapat 3-4 ribu, seminggu tak ada kerja boleh berjalan. Tu saya punya plan asal lah. Kan. Sebab saya nampak Grab tu boleh pergi jauh, boleh membawa saya kepada apa yang saya nak capai. Sebab saya ni bila saya travel low cost, sebab saya backpacking. Saya bukannya tidur di hotel 5 bintang. Kan, hostel pun jadi. Backpacking itulah konsep dia, bukan kedekut, tapi konsep backpacking memang macam tu. Kan. Jadi bila 2020 datang COVID, Grab pun tak boleh survive. Oh, saya kata ini profession Grab driver ni pun dia tak kalis COVID. Kan, saya kata bahaya. So saya duk fikir apa benda yang saya nak buat. Saya fikir dalam masa sama saya nampaklah Encik Humaizi punya FB ni kan. Tapi saya segan dengan dia pasal kita kawan lama tapi tak pernah kontak dia. Tapi saya kontaklah seorang ejen dia untuk bertanya. Saya punya soalan dia kepada IO saya, berapa lama nak dapat RM1,000 commission? Saya nak tahu tu saja. Kalau saya dah boleh dapat 1,000, saya rasa okey. Kan? Dia kata sekejap je. Dan saya pun memberanikan diri, saya buat part time 2 bulan sahaja. Bulan 10 2020 saya ambil keputusan untuk ambil exam. Hujung bulan 9 saya ambil exam. Hujung bulan 9 saya register.
awal bulan 10 saya ambil exam, lulus dan saya terus contracted as agent part time. 2 bulan saya buat, saya punya income dah almost 1,000. Kan? Saya kata okay lah, I think this is it. Kan? So 10 hari bulan 12, detik bersejarah bagi saya, tak pernah saya resign tanpa pekerjaan. Saya banyak kali resign. Saya resign, saya sini sebelum saya resign mesti ada kerja baru. Backup plan lah. Backup. Saya dah dapat offer baru saya resign. Tetapi yang ini saya resign tanpa ada, bukan kita ada kerja kan, takaful. Tapi income saya baru 1,000. Saya kerja, bayangkan saya tak nak cakap berapa gaji saya kerja 20 tahun dan saya adalah ketua jabatan di sebuah syarikat besar. Kan? Jadi gaji saya memang banyak tetapi saya willing to forgo saya punya gaji sebab saya nampak takaful ni boleh memberi saya apa yang saya nak dan dalam masa yang sama membawa saya kepada impian saya. Dan itu adalah kenapa saya memilih takaful, itu big why saya. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Sharing yang hebat lah Cik Ruzaimi. Memang you memilih untuk meninggalkan kerjaya because you want to have the time flexibility. Saya percaya orang-orang yang suka travel ni memang kalau you tengok yearly punya cuti dekat office tu nak nangis sebenarnya. And saya juga pernah kenal orang travel ni kadang-kadang diorang sanggup ambil unpaid leave untuk memenuhi nak pergi hiking ke basikal ke dan sebagainya. Alright. So thank you so much. Sama-sama. Kita belajar sesuatu malam ini. Niat tu paling utama. Bila niat you betul, you fokus apa yang you nak, you go for it. Tak kisahlah. Dan lagi satu saya rasa seronok bila Cik Ruzaimi berkongsi pasal you yakin you akan pergi further dalam industri ni. Untuk mendapatkan satu keyakinan you nak letak dalam diri you tu, memang you kena inner power yang sangat tinggi. Alright. Saya nak tambah sikit. Bila cakap itu sebenarnya bila kita konsep tawakal kan, bila kita selalu cakap tawakal macam berbelanja tu kan, nak masuk exam je tawakal tanpa usaha tak belajar nak masuk exam tawakal. Konsep tu kita bawa sampai saya pun masa kerja, masa makan gaji saya kata kadang kita bertawakal. Tawakal kita sebenarnya bukan tawakal kita. Tawakal saya masa bekerja tak real. Sebab saya tahu walaupun tawakal saya tahu gaji saya masuk 26 hari bulan. Tapi bila kita buat secara full time, kita berniaga, tak kisahlah kita buat takaful ke, you buat bisnes ke, berniaga you punya konsep tawakal tu you akan dapat tawakal yang betul. Sebab apa? You memang 100% bergantung kepada Allah. Dan saya cakap terus terang, dalam saya punya poster tu saya kata apa? Saya tak rasa menyesal. In fact saya rasa bersyukur dan malam ni saya nak kongsikan sedikit kenapa saya rasa tu. Kerana apabila saya buat secara full time, apabila saya bertawakal kepada Allah, saya menyerahkan diri saya 100% kepada Allah. Ada rezeki ada, tak ada rezeki tak ada. Kita punya tahap keyakinan sangat tinggi kan. Dan saya sebenarnya bukan nak kata saya lebih baik, tetapi saya dapat rasakan saya lebih dekat dengan Allah. Saya mendekatkan diri saya dengan Allah. Bila kita orang kata mendekatkan 100% kebergantungan kita kepada Allah. Sebab itu saya kata saya tak menyesal. In fact saya bersyukur. Yes, betul. Setuju. Bersyukur sebab kita tahu Allah sentiasa ada kat belakang kita. Anything happen, bila kita andai kata anything happen in future, tiba-tiba ada kita apa yang plan tak menjadi ke apa ke, doesn't matter. Allah is always with us. Itu yang paling utama. Baik, terima kasih Cik Ruzaimi. Kita teruskan dengan speaker kita yang seterusnya. Ija ada di sana ya? Hello. Hai, Assalamualaikum. Salam. Macam siaran radio pula. Siapa di sana? Alright. Rancangan malam raya. Pesanan untuk malam raya ya. Alright, baik. Okay. So, Ija bekerja di dalam broadcasting industry. Satu industri yang bagi saya memang best sangat untuk orang yang sukakan outdoor dan sebagainya. Broadcasting industry adalah salah satu daripadanya. Dan you juga pernah bekerja di Pekeso, government link company. Betul. So Ija, tanpa mempunyai sebarang pengalaman Ija dalam industri takaful, apakah yang menggerakkan hati you Ija untuk menceburi bidang takaful secara full time? Lebih-lebih lagi keputusan itu dibuat semasa musim pandemik ini. Luar biasa tu, keputusan yang luar biasa. Yes Ija, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang ada dekat sini, which is saya boleh kumbang-kumbang. So the only bunga yang ada pada malam ini adalah Kak Safia. And terima kasih kerana Kak Safia memberikan saya cool down sikit sebab saya sangat nervous, tangan saya sangat sejuk. Ya betul, saya memang selalu on air dulu dekat TV waktu tahun 2014, 2013. Okay, saya sebagai broadcast journalist. And secara sharing saya pada petang ini, pada malam ini, okay, saya tak ada notes, okay, sebab semua yang keluar ni memang datang daripada hati saya sendiri, okay. Dan juga saya sebaris dengan Syah Hapani, which is saya nampak dia grow and dia merupakan salah seorang keluarga member yang saya rapat, okay. Dan juga Abang Rozaimi, which is one of the orang kata senior saya dalam program yang saya attach dengan Great Eastern. Alhamdulillah, waktu saya kerja dulu dengan satu program, satu broadcasting punya media lain, saya kerja selama setahun lebih tapi saya tak ada EPF, saya tak ada sok-sok. Wow. Okay, that's the reality dalam media industry. You bekerja, MH370 jatuh, 3-4 pagi you menampak, you tahu tak berapa ramai orang kat luar sana tak ada EPF masuk sok. Okay, sebab diorang berlandaskan kontrak. So ada setengah yang macam tu. So kat situ saya fikir, kenapa saya bekerja tapi saya tak dilayan dengan baik. Okay, and waktu tu memang orang cakap, yes, disclaimer, you rasa macam, oh, you boleh bekerja seperti apa yang you nak and then you boleh balik and you rasa very passionate. Yes, saya sangat passionate waktu tu. Tapi waktu tu saya rasa, mak saya kerja sok-sok, okay, and then waktu tu saya fikir, mak, kenapa my company tak ada sok-sok, ni pelik lah, apa-apa anything happen to me, macam mana macam tu kan. So I fikir berapa lama I nak kerja macam ni. So the only thing I fikir waktu tu, I nak cari company yang ada company benefit. Yes. Okay, itu adalah typical culture untuk setiap graduan kat luar sana. Dia nak ada satu company yang besar, yang boleh offer dia, yang boleh sustain dia untuk company benefit. Dia adalah kenalah yang terbaik. Okay, and then waktu tu saya slow down, saya sambung master dulu, alright, saya sambung master and then saya balik, dah habis study dan sebagainya, and then saya berkahwin, saya dah lahirkan seorang anak, and then kemudian saya dapat ditawarkan untuk kerja yang sama, which is pencaturan Allah tu sangat cantik. Saya kerja sama dengan company yang mak saya membesarkan saya dengan duit tu, duit sok-sok tu. Okay, dan juga adik-adik yang saya, which is akak saya, Siti Nakia. So kita orang dibesarkan dengan company benefit yang unlimited. Kita orang dah dibiasakan dengan orang kata private hospital dan sebagainya. Itu adalah benda yang sinonim. Alhamdulillah. Alright. And then waktu saya ditawarkan bekerja, secara jujurnya bukan saya yang apply. Suami saya yang apply, which is Fairul Iqbal yang apply, sebab waktu tu dia fikir saya memang nak kerja satu company yang boleh mungkin sustain saya and saya boleh bergerak secara serius. And saya bekerja selama 3 tahun dengan Pekiso and saya dapat apa yang saya nak, which is company benefit unlimited. And then saya dapat caruman sok-sok, saya dapat kerja officer orang kata kelompok kelas A. Saya boleh orang kata mak saya nafas lega lah sebab dia dah pencen, anak pula masuk. It's something a legacy. Okay, it's something a legacy. And then tahun yang pertama akak saya join Takaful, right? And then waktu tu saya terpinga. And saya nampak Cik Humayzi lalu sebelah saya ke tau. Okay, saya pun macam terpinga juga. Saya rasa macam, oh okay lah, this is my sister's punya office and the next two adalah company so which is mine. So it's okay. As long as dekat dengan akak, tak apa. It's okay. I really happy untuk tengok dia berjaya. Okay. But until one time, saya tolong turun orang ke padang, okay, tengok orang susah. Dia bukannya asalnya susah tau. Tak. Dia sebenarnya sihat macam kita. Ada tulang, 4 tulang, untuk bekerja dan dapat gaji dan sebagainya. Tapi sebabkan nasib dia tak baik, and then dia tak boleh sustain. Alright, dia perlukan pampasan, dia perlukan rehab. But how far is enough? It depends pelindungan macam mana yang dia dah ambil, So saya turun. And in fact, ada one of the viewers malam ni merupakan orang yang dekat di hati saya, which is dia ada issue end-stage renal failure, And then anak dia carum dengan saya dan saya sebagai pemegang polisi Takaful untuk jaga dia. So the keyword dekat sini adalah sejauh mana you boleh tolong diri you, sebenarnya you ada peluang untuk dapatkan perlindungan.
You know? And then saya nampak benda tu. Ingat tak satu petikan yang tadi yang kita nampak, which is bangsa kita masih lagi tahap yang kesedaran yang rendah, which is orang kata takaful. Okay? And then now kita dah makin meningkat. Alhamdulillah, ramai yang mencarut. Alhamdulillah. Tapi selama 3 tahun saya bekerja, saya nampak benda tu, saya tengok diorang bukan asalnya susah. Diorang ada pendidikan, diorang ada pekerjaan yang bagus, majikan yang cantik, company benefit dan sebagainya. Tapi dia tak bernasib baik. You know? So apa yang saya boleh offer? You know? And then the rehab semua dah bagi. Tapi kita tak boleh nak offer sebanyak mana yang mungkin sebab caruman mengikut Akta 4 dan juga 800 pun merupakan satu enforcement, merupakan satu caruman yang wajib. Okay, so dekat situ saya cakap dengan husband saya, the only way yang mungkin saya boleh tolong daripada terus saya rasa demotivated, you know, sebab ada orang berjaya, tapi ada orang yang mungkin tak berjaya walaupun macam mana pun kita tolong dia melalui pampasan yang kita berikan di bawah akta. So saya cakap dengan husband saya, I think the only way yang saya boleh tolong adalah melalui early intervention. Okay. So the early intervention is what I'm doing now. You know, I create the awareness and I gunakan the real testimony from my base punya past experience. Bukannya kita nak merendahkan kita punya orang kata bangsa kita, tak. Tapi kita nak menolong dia. And in fact, waktu the real cases yang saya attend, orang Chinese, as you know, dia dah bergerak lama dalam insurance. 100 years past. That's why dulu kita ada insurance. Sehinggalah Akta Kewangan Islam masuk tahun 2013 dan only kita perkenalkan takaful. Betul tak? Kan? So dekat situ saya merasakan kenapa orang yang saya attend the case ni, orang Chinese ni sangat chill, sangat relax. Kenapa? Sebab diorang dah ada their own punya base. Sampaikan diorang rasa aku tak nak susahkan orang, aku ada my own punya protection because this is something yang perlu diajar. So it's real. Okay? So saya minta maaf if I'm being too emotional, but I really want to say that saya sangat being transparent and saya nampak benda ni, so tolonglah buka mata. And then Allah jentikkan hati saya untuk tolong semua orang. So saya masih lagi tolong orang. Kalau dulu saya tolong orang dekat Akta 4 dan 800 which is di bawah SOKSO, hari ni juga saya pun tolong orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok Eja. Seronok bila dengar perkongsian you kan, you lepaskan broadcasting industry pada awal ni kan Eja kan? Eja, dunia glamour, broadcasting industry sangat glamour dunia ni. I tahu you dengan artis dan sebagainya, kita rasa macam, hidup aku ni, kata macam tu kan. But then you move, you ingin memberikan awareness kepada orang lain, which is saya rasa satu benda yang harus kita banggakan. Thank you Eja, thank you so much. InsyaAllah, thanks Kak Safia. No problem. Alright. So we go for the second round dalam Tibos kita pada hari ini. We go back to Fendi. So Fendi, setiap orang Fendi, dia ada penceritaan yang berbeza. Everybody have their own story Fendi. So, apakah nasihat Fendi untuk semua yang hadir pada malam ini untuk menyertai One Legacy? Silakan Fendi. Okay, terima kasih Safia. Berkenaan dengan nasihat yang untuk diberikan, sama juga seperti Abang Rozaimi punya sharing tadi, which is pertama adalah kita perlu fokus kepada big why. Right? So saya pasti setiap orang mempunyai different big why. Kenapa you perlu orang kata ada pendapatan tambahan? Kenapa you perlu dapat income yang lebih? So everything semua there must be a reason. Right. So bila kita dah ada satu tujuan matlamat kita tu, jadi kita akan lebih drive into that objective. Okay? So macam bila you dah ada macam sekarang ni, saya cakap saya lebih fokus kepada untuk membantu keluarga saya. Because saya pun pada awalnya bukanlah berasal daripada somebody ataupun orang kata golongan yang selesa ataupun senang. So saya membesar dalam keadaan yang serba kekurangan. Alright? Dan saya tahu mak saya pada waktu tu dia perlu untuk membesarkan 6 orang adik-beradik seorang diri tanpa ada ayah. Sebab saya punya ayah pun dah meninggal awal. Sewaktu umur 50 tahun, dia meninggal disebabkan oleh sakit jantung dan dia tidak meninggalkan sebarang harta. Okay? So daripada situ saya tahu yang keadaan something need to change. Someone have to take cover for the family. So because dalam adik-beradik saya rasa saya yang orang kata yang macam
terpaling education lah. Kita belajar degree, yang lain semua belajar orang kata cukup-cukup sampai CJ lah kan. So saya memegang tanggungjawab tu. Saya rasa saya ada something saya perlu buat sesuatu untuk membantu keluarga saya. That's why start je daripada saya mula kerja tu, saya memang dah all out. My mindset at the first tu memang orang kata I want more money. Because from that money tu I will help my family. I akan tolongkan adik-beradik saya. So in fact sampai sekarang if diorang ada, kadang-kadang kita bawa pergi keluar makan ke, kita boleh gather all the family members. It's something yang rasa macam orang kata it's happiness. Sebab waktu dulu, waktu kecil-kecil kita jarang untuk berkumpul dengan adik-beradik because lagi-lagi dengan mak saya sendiri because dia memang bekerja sebagai seorang operator kilang. So kerja ikut shift 12 jam sehari. Kadang-kadang bila waktu kita berjaga dia tengah bekerja. Waktu dia ada kat rumah, kita tengah tidur. Jadi memang time tu dengan mak tu kurang sangat. Because kita tahu mak memang orang kata betul-betul kerja keras. So just imagine untuk membesarkan seramai 6 orang. Dia bukan orang kata something yang senang. Dia sangat-sangat susah untuk, because saya punya beza pula dengan abang bukannya beza jauh-jauh. Beza setahun, 2 tahun. So semua orang masih sekolah. So tahulah education fees, belanja setiap orang memang orang kata banyak. Kan? So daripada situ memang saya telah secara orang kata dari daripada zaman sekolah lagi saya telah rasa macam bertanggungjawab dan saya sendiri rasa macam kalau saya nak mencapai sesuatu impian tu saya kena usaha atas diri saya sendiri. Saya pernahlah minta tapi tak dapat. Minta tak dapat kan. So cara jalan terbaik adalah you kena buat sendiri. So memang saya dah start belajar menabung daripada sekolah menengah. Saya dah start belajar menabung. So kadang-kadang ada buat kerja-kerja part time on weekend tu. Waktu tengah belajar, kadang-kadang kita bermain sukan sebab saya memang aktif dengan sport. So bila kita join waktu sukan adalah dapat some allowance, masuk tournament menang competition adalah dapat duit. Kan? So bila saya menabung tu sampai saya ingat akak yang bekerja dekat BSN tu, dia ingat muka saya sebab every time saya datang, apa yang membuatkan dia ingat dekat saya sebab saya menabung menggunakan duit shilling. Bukan duit kertas. Duit shilling. Which is duit yang saya tabung every day tu, sebulan sekali saya akan pergi hantar kat dia. So that is my big why kenapa I cakap I nak join into the industry because I nampak potential of income kat sini and I akan kerja betul-betul kuat untuk membantu saya punya family. Itu adalah salah satu orang kata apa yang paling penting yang saya rasa nampaklah perubahan tu sekarang. Because sekarang ni kalau katakan keluarga saya contohnya baru-baru ni ada antara ahli family saya yang tak orang kata kena COVID satu keluarga. So saya tanya kat dia orang ada apa-apa masalah ke, perlu saya bantu ke instead of makanan ke. So daripada segi kewangan tu bagi saya dah tak ada masalah because saya boleh mungkin dia susah untuk keluar pergi ke kedai untuk beli makanan. Jadi kita untuk orang kata ada rasa common sense kita akan bagi duit order Grab. Macam tu. So saya rasa satisfaction tu sekarang ni is because of that lah. Saya nak membantu keluarga saya. That is the first. Okay, dan second saya rasa untuk semua bakal-bakal ejen yang hadir pada malam ini, jangan takutlah untuk mencuba sesuatu yang baru. In fact sebenarnya dalam semua antara kita, sebenarnya kita suka untuk mencuba sesuatu yang baru. Kan? So kalau bagi sebagai contoh, katakanlah saya cakap, of course semua orang suka untuk mencuba makanan yang baru, betul tak? Takkan hari-hari you makan nasi ayam je contohnya. Ada makanan-makanan baru, kedai-kedai baru buka macam sekarang ni dah orang kata start rising makanan Jepun, ala-ala Korea kan. So semua orang start makan samyang lah, ramen lah sebagainya. So kita nak mencuba sesuatu yang baru kan. So kita juga kadang-kadang suka untuk pergi ke tempat yang baru. Dah bosan duduk dekat area Kuala Lumpur, dah bosan duduk dekat area Selangor. Kita start pergi ke negara orang. Kan, ke country orang untuk tengok budaya orang. So dia adalah something yang baru yang kita sebenarnya suka untuk cuba. Kita nak try to explore benda yang baru. So why don't hari ini anda semua memberi peluang kepada diri anda untuk mencuba lagi benda yang baru sebagai seorang takaful advisor. Sebabnya kalau anda tak cuba, anda tak tahu apakah dia punya outcome. Alright. So saya nak ceritakan hari ini salah satu cerita yang betul, true story, okay? So pada awalnya ada seorang perempuan ni, dia dipaksa untuk menjadi seorang ejen takaful.
without knowing actually apakah itu takaful, apakah kepentingan dari takaful ni dan sebagainya. Dipaksa. Alright? Then bila dia dipaksa, dia pun ambil exam. Because that is the punya first criteria. You all kena ambil exam. Then dia tak study pun exam. Bila pergi jawab ke exam, alhamdulillah terlulus. Itu dah katakan satu kata dah macam orang kata petunjuk dah lulus. Okay? Dan selepas tu dia pun memulakan karier dia sebagai seorang ejen takaful secara part time selama 3 bulan. Right? Dan tanpa dia sendiri sangka, bila dia jadi seorang takaful ejen, somehow dia dapat attract orang sekeliling dia untuk berhubung dengan dia. Orang yang dulu dah lama beberapa tahun dulu daripada sekolah menengah, daripada zaman sekolah rendah pun ada, suddenly datang kat dia untuk apply takaful. Terus semakin lama dia jadi semakin suka, and bila sampai ada satu masa dia dapat membantu orang lain untuk dapatkan claim hospitalization tu, dia rasa macam superwoman. Dia jadi rasa macam happy sangat dapat membantu orang. Automatic dia akan datang macam tu tau. So dah macam sekarang ni total dah almost like 3 tahun yang pada awalnya dia tak ada intention dan tak ada rasa pun yang dia nak jadi seorang ejen. Tak tahu pun sebenarnya dia punya kemampuan. Tapi setelah dia mencuba, sekarang dia punya income lebih besar daripada saya. Almost like I think 30,000 lebih. Dan dia Luar biasa hebat tu Fendi. Luar biasa hebat. Dan dia adalah saya punya wife yang saya paksa pada awal mulanya. Masya-Allah. Okey, Siti Nakiah yang tak tahu apa-apa, saya paksa dia untuk menjadi seorang ejen dan alhamdulillah sekarang dia sendiri rasa terlebih suka and sangat passion sebagai seorang advisor untuk membantu lebih orang ramai untuk dapatkan takaful dan juga membantu lebih ramai orang untuk sama-sama jana pendapatan yang sama macam dia one day. Alright? So tak perlu risau, takut, because if kita tak pernah cuba, kita takkan tahu. So give your time because dia punya investment cost pun is just RM80. So takkan bankrupt kalau RM80 tu you tak berjaya. Tapi if you try and berjaya, who knows? You akan rasa sangat-sangat bersyukur. Okay? Dan untuk nasihat yang ketiga yang saya bersampaikan, nasihat ketiga ni saya akan prefer untuk simpan dulu. So later on, after you all dah contracted as an agent, come and see me, then I will give you personal advice. Okay? Terima kasih. Thank you Fendi. Wah, persembahan yang luar biasa hebat lah Fendi. So actually Fendi, macam is a satisfaction tau bila you can give something to the family. Macam kita tadi kan dengan adik-beradik yang ramai, and then bila kita being from zero to hero, subhanallah, itu memang sangat-sangat best Fendi ya, bila kita dapat memberikan kebahagiaan untuk keluarga. Alhamdulillah. Alright, thank you so much Fendi untuk perkongsian tadi. Next we go to Saudara Razaimi. Alright, macam yang kita sembang tadi lah, you have 20 years experience dekat dalam company yang besar dan sekarang memilih untuk menjadi full time takaful advisor. So apakah yang menyebabkan takaful advisor ini menjadi you punya passion sehingga hari ini? Silakan. Okay, thank you for the question. So macam saya katakan masa yang pertama tadi kan, it's all about my big why. Okay, yes. Dan saya kenal Cik Muhammad, saya follow dia tapi tak pernah, kata saya tak pernah bersapa dengan dia lah dekat FB tu kan. Sebab saya ni macam dia cakap tadi kan, apa nama tu, kalau kita nak menyebarkan kebaikan kan, ibarat kata orang tabligh datang rumah kita tutup pintu kan, macam tu lah. So saya pun dulu kalau orang cakap pasal takaful kan, aduh bosannya dia ni kan, dia ni cakap pasal takaful, mana benda tu benda yang kita orang kata takkan saya buat dan MLM. Dan saya akan nampak takaful macam MLM pun ada kan, dia kan nanti ada kau bawa orang masuk kau dapat komisen, gitu kan. Saya kata aku takkan buat benda ni kan. Tapi sampai ke tahap yang bila saya kata saya dah tahu apa big why saya. Dan kan saya kata tadi mula saya nak bawa Grab kan, Grab tu memang real tau memang saya nak bawa. In fact bila saya baca banyak kali saya cakap dengan my wife, saya kata dengan dia umur 50 saya nak retire, dan my wife is a lawyer, dia ada legal firm dia sendiri. So saya kata dengan dia, it's about time that you grow your legal firm so that kita sebaya by the age of 50 your firm tu is auto run, autopilot.
Kan, maknanya you ada lawyer you yang pergi buat kes semua tu, you duduk rumah atau kita pergi holiday, pergi backpacking ke backpacking ke, duit masuk. Gitu konsep dia. Kan, lepas tu dia tanya saya, abang nak buat apa? Bila saya kata dengan saya nak buat Grab kan, dia kata buatlah benda. Dia kata buatlah kerja yang elok sikit kan, maknanya bukanlah kata Grab tu tak elok, tapi orang kata yang dia kata sayang sebabnya dia kata you have a brain. Okay, you belajar tinggi-tinggi, lepas tu you duduk jawatan tinggi, lepas tu you nak buat Grab, dia kata it's a waste, dia kata. Kan, lepas tu saya kata, tapi saya tetap berpegang kepada saya nak buat Grab. Sebab saya kata saya dah malas nak fikir all this politics punya, office politik semua kan. So sampailah bila COVID datang, Grab pun dah tak kalis, so saya duduk fikir apa yang aku nak buat ni. Okay, to tell you the truth, ada dua sebenarnya yang saya terfikir nak buat. Either saya nak buat rent, real estate negotiator, kan, jual rumah, ataupun yang saya tahu, sebab saya pun ada kawan juga, sama-sama belajar dengan saya UIA, Jem Umayyah kenal lah, kan, classmate kita sama-sama dulu, dia adalah seorang rent yang berjaya. Saya follow dia juga. Tapi bukan saya follow sebab saya nak jadi rent macam dia dulu. Cuma saya suka nampak orang berjaya. Cuma bila dah sampai ke tahap ni, saya kata, is it rent atau is it takaful? Sebab ada dua orang yang saya duk follow, kedua-dua berjaya. Tapi saya fikir balik, what do I want actually? Pasal tu saya kata big why tu penting. Pasal saya kata big why, saya punya, bila big why saya ni, saya perlukan dua benda sebenarnya. Apa dia? Yang pertama, time flexibility. Yang mana maksudnya apa? Saya boleh pergi cycling and still close deal, duit masuk. Saya boleh naik gunung, close deal, duit masuk. Kan? Dan saya boleh pergi travel around the world, close case, duit masuk. Kan? Dan saya kata, okay, kalau saya buat rent, sebab saya ni ada kebolehan untuk bercakap, untuk convince orang tu insya-Allah. Kan? Jadi saya kata kalau aku buat rent ni, insya-Allah nak jual rumah tu boleh. Saya yakin. Tetapi saya perlu saya kena buat viewing, saya kena weekend saya penuh dengan apa orang kata bawa klien pergi tengok rumah semua kan. Saya kata then I need to be there physically. So dia tak meet saya punya requirement dan dia tak boleh bawa saya ke arah, dia boleh bagi saya duit tapi dia tak boleh bagi saya benda paling penting saya perlukan, which is time flexibility. Okay, dan itu sebabnya saya pilih takaful. Okay. Dan macam saya kata tadi, saya tak kontak GM Humayzi. Saya segan dengan dia kan. Saya kontak IO saya. Which is dia punya agent lah. Saya kontak IO saya pun tanya-tanya. One of the questions saya tanya lah, bila saya dapat 1,000? Dia kata sekejap. Kan saya kata okay, sekejap. Okay. So bila saya buat takaful, dalam masa sama saya tanya IO saya lah. Banyak-banyak benda kan. Sebab saya nak tahu, saya pilih ni, saya tak suka buat benda separuh jalan. Saya kalau nak buat tu, kita tak kisahlah you nak buat part time ke, you nak buat full time ke, do it wholeheartedly. Tolong ingat tu. Jangan buat, dia tak kisah you kata dia tak nak kaya pun tak apa. Tak kisah, you tak nak kaya pun tak apa. Tapi buat bersungguh-sungguh. Jangan buat orang kata, pasal kita ni, kita bila buat takaful ni, kita pegang amanah klien kita. Kan? Dan ya jadi bila kita dah buat ni, kan, bila saya tanya IO saya, ada 3 sebab sebenarnya yang takaful ni memang the best sebenarnya yang saya rasa it can give me what I want. Dan orang kata, dan saya boleh capai apa yang saya nak. Okey, saya beritahu 3 benda ni. Apa dia? Kena kongsi Cik Ruzaimi. Kena kongsi. Kalau you tak kongsi malam ni. Okey. Yang pertama, saya boleh buat bisnes di mana-mana sahaja. Nak tahu tak? 10 hari bulan 12 saya letak jawatan. Okey, saya letak jawatan, saya bagi notis 24 jam. Bukan sebulan, bukan 2 bulan Sebab saya rasa this is the time that I need to act fast. Okey. Dan saya letak letak notis 24 jam dan saya tender, that was my last day. Okey, so apa saya buat? Saya kata aku selama ni aku nak pergi cycling. Freedom. Yang masa saya cycling pusing Semenanjung Malaysia 11 hari bulan 8 tahun lepas. Okey. 11 hari saya ambil annual leave. Kan? Itu pun ada 2 kali tengah-tengah cycling tu office call. Saya kena berhenti. Kita ni bos kan.
Kita kena berhenti, okey, sebab ada kedai makan, okey. So saya tak nak cerita banyak kat situ. So apa saya buat? Bila saya resign, saya kata, okey, now aku ada masa. Kan, duit ada sikit. Okey lah. So saya kata dengan anak saya, jom kita pergi Penang kayu basikal. Pasal anak saya the year before, dia ajak saya kayu ke Melaka. Anak saya 3 hari 2 malam kita kayu berdua. Kan dia yang ajak. Masa tu umur dia 12 tahun. So tahun lepas umur dia 13 tahun, saya pula ajak dia pergi Penang. Dia kata on. Dia tak fikir banyak, dia kata on. Saya pun kayu. Dan bila saya kayu, hari kedua masa tu di Sekincan, saya bangun pagi, saya buka WhatsApp, masuk seorang stranger WhatsApp saya. Dia kata dengan saya nak tanya pasal hibah takaful. Saya kata dengan dia, minta maaf puan, saya dalam misi berkayu, boleh tak petang atau malam nanti bila saya dah sampai destinasi saya call puan. Dia kata, oh tak apa, saya tahu dia tengah berkayu, saya follow di FB, tak apa. So malam tu saya pergi makan, saya call dia about sejam, saya bercakap dengan dia pasal hibah takaful. Dan saya close. Besok pagi tu, balik malam tu, balik sampai ke bilik, dia tanya saya macam-macam, saya pun WhatsApp dia lagi. Besok pagi tu saya bangun tidur sebelum saya nak turunkan kayu hari ketiga, dia WhatsApp saya, dia kata, okey, saya nak ambil hibah untuk suami saya, atas nama suami saya. Close deal. Saya kata, bagi saya information, okey, ini bestnya D1 Legacy. Saya, masa tu saya bawa iPad, tapi saya tak ada masa nak submit. Saya just kata, bagi saya semua information, saya hantar ke office, kita ada admin kita, BDA kita. Saya kata, Syafiq, tolong submit untuk saya. Bayangkan, saya cycle, close case, ada orang tolong submitkan, enforce terus. Kan? Tak lama lepas tu, dalam masa cycling juga, dia beritahu saya nak buat hibah untuk saya pula, atas kepada penerima hibah adalah suami saya. Dalam masa saya cycling tu, saya dapat close 2 case. Kan, saya kata, oh, this is what I want, man. Kan? So, itu yang saya katakan tadi, sebab takaful ni you boleh buat di mana-mana sahaja. Kalau rent tadi, saya kena pergi rumah yang saya nak visit tu. Kan, okey, itu yang pertama. Kenapa saya rasa takaful suits me. Yang kedua, okey, dia ada promotion opportunity. Saya first thing masa saya jumpa Cik Maizi, saya kata dengan dia, saya nak RM5,000 saja. Saya rasa saya nak RM5,000 cukup pasal saya backpacking. Saya tak perlukan hotel 5 bintang. Saya perlukan RM5,000 sebulan. Dia tanya saya berapa umur, saya kata 45 kan. Dia kata bila nak tu, saya kata 50. 5 tahun jadi GM, gaji RM50,000. So kata biar betul. Dia kata kalau kau nak jadi, if you want to do what you want to do, you have to become a GM. Kenapa? GM ni dalam istilah biasa kita kata goyang kaki lah. Kan? Sebab apa? Sebab kita ada overriding commission. Mana ejen-ejen bawah kita pun kita akan dapat commission dia. Tapi bukanlah mengurangi commission dia, tak kurang. Commission dia tetap sama. Cuma kita dapat overriding commission. That is the second best thing. Now the third one, the last one. Okay. Dia ada passive income. You tutup. You buat kerja sekali, you makan dia punya commission 6 tahun. Kan? Itu bagi saya sangat best. Dan itu sebab saya kata, you have to understand your big why. Okay. And understand your big why, and then you will be able to find what you have to do to achieve the big why. Sorry, tercakap orang putih pula. Saya ni kalau excited cakap orang putih pula kan. Okay, kita cakap Melayu balik. Makna bila kita tahu apa kita punya tujuan kita, niat kita, matlamat kita, insya-Allah kita tahu apa kita nak buat dan macam mana kita nak capai ke situ. Jadi takaful ni sangat-sangat sesuai bagi saya. Jadi kepada anda di luar sana yang masih berkira-kira ya ke tak ya dia orang ni scammer ke, macam Fendi kata RM80 sahaja. Okey, RM80 kalau tak berjaya tak bankrupt. Saya pun benda sama, saya fikir RM80 kalau tak lulus pun, kalau saya buat tak menjadi, RM80 tak menjadikan saya miskin. Kan? Tapi bila saya buat, saya give it a try, because you know why? The risk is not in trying but in not trying at all. Bila you tak try, you are taking the risk because you may miss the opportunity. Tapi kalau you cuba, you dapat, alhamdulillah. Kalau you tak dapat, at least you dah cuba. Okay, so that is my closing remark. Back to you, Safia. Yes, thank you so much. Kalau cuba, 50% kaki berada di berjaya. InsyaAllah. 50% kaki berada tidak di berjaya. Tapi kalau you tak cuba langsung,
100% kaki you dekat dalam tapak yang tidak berjaya tu. Betul. Thank you so much Cik Rozaimi. Sama-sama. Alright. It's very wonderful sharing daripada you. Kayu-kayu basikal, commission masuk. Kayu-kayu basikal, close deal. Itu yang seronok tu untuk orang travel. Saya faham sangat orang travel memang macam tu. Okay, next we go to the last speaker daripada Ija. Alright. Okay, nampak Ija di sana. Okay Ija, apakah tips Ija? 3 tips Ija kepada rakan-rakan kita di luar sana untuk menyertai ejen takaful di One Legacy. Silakan Ija. Okay Kak Safia. 3 tips untuk mencari takaful advisor, especially untuk yang baru nak terjerumus dalam bidang industri ini, tiada knowledge. The first is percaya pada diri, right? Itu paling penting. And of course lah, the moment you percaya diri mestilah you kena jadi pemegang polisi dulu, betul tak? Okay, so bila you jadi pemegang polisi, so you dah nampak polisi yang you ambil and you dah tahu polisi tu boleh sustain, so basically daripada situ you dah ada guts, okay? And yang kedua, you jangan tahan diri. Jangan tahan diri, buat dan belajar. You tak tahu apa yang you buat tu betul ke salah, okay? Tapi setiap tindakan yang you buat akan mengajar you balik. Alright? Tiada tindakan, kalau you keep tahan diri, tiada action yang you ambil, so sampai sudah you memang takkan boleh belajar. Alright? And then yang ketiga, of course, the words of consistency. Regardless how swing your mood waktu ketika itu, you rasa tak ada semangat, you rasa sedih, you rasa marah, konsisten you mesti kena pegang. Sebab nanti you akan nampak hasil dia. Sebab contoh dia depan mata lah, which is I memang tak ada apa-apa langsung input tentang takaful. Okay, tapi I start percaya pada diri I and I create my own website and daripada situ I visualize my own punya visions, apa yang I nak buat. Alright? So daripada situ tak apalah kalau orang tergelakkan you, apalah dia ni buat kan. Apalah yang dia cuba lakukan kan, siapalah dia ni kan. Tapi you know, tak ada siapa boleh tahan diri you. Yang hanya boleh tahan diri you adalah diri you sendiri. Ya, I'm still new, saya memang baru, tapi insyaAllah kalau orang kata ini memang jalan you and Allah izinkan, insyaAllah satu hari nanti mana tahu kita boleh pergi sama-sama and you know, sustain until up to 20 years, itu matlamat sebenar saya lah. InsyaAllah lah. Doakan Amin, amin, amin. Alright, okay Ija. 3 tips yang you bagi Percaya pada diri, belajar, belajar dan belajar. Jangan tahan diri dan konsistensi. Istiqomah. Ija Alright, good tips. Alright, kita dah habis soalan kepada semua speaker. Thank you so much to all speakers. Sharing yang sangat awesome, sangat membuka mata dan juga minda. Thanks to all again. Okay, sekarang kita pergi kepada Q&A session. Mungkin kita boleh bukakan kepada floor kita. Kita bukakan 2 soalan dulu. Siapa-siapa yang ada soalan boleh on mic. Kita boleh terus direct. Mana-mana speaker yang you nak tanya kepada Fendi, kepada Rozaimi ataupun Ija. Silakan. Siapa-siapa ataupun kalau tak ada yang nak dengan speaker, mikrofon, kita boleh chat di ruangan chat. Boleh teruskan soalan? Sambil-sambil itu. Ding 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 ding. Ija, sebelum tu ada orang tanya, apa website Ija? Ija ada website lah. Oh, okay. My website is Eja Fahmi Takaful. So memang I gunakan my names and in fact my social media pun memang I guna perkataan that names, usernames is Eja Fahmi. So I just write, tak ada benda yang orang kata jauh pun. I gunakan contoh-contoh depan mata. I gunakan contoh daripada diri I sendiri. Tu je. I sangat memerhati sangat-sangat memerhati my GM Ahmad Umaizi punya status almost every day. Dan juga my keliling saya, which is my sister Sepenakia, and then my brother-in-law Syah Afandi dan juga Cik Rozaimi, and semua sekeliling saya yang ada dekat sini, UM Ubay, semua UM, Cik Amirul yang best-best dekat One Legacy ni saya perhatikan, and daripada situ dia mencerminkan diri kita. UM Zahidia sebagainya lah, ramai untuk saya sebut. So saya rasa macam best sangat dekat One Legacy ni.
Alright, okay, good. Okay, nampaknya kita dah ada soalan dekat ruangan chat kepada Ija. Ija, macam mana jaga konsistensi tu, Ija? Ni daripada Okay. Nisa Hanafi. Okay, ada setengah orang mungkin you bila nak close the case, you akan rasa macam a bit stress sebab you tak nampak figures, betul tak? Tapi sebenarnya kan kalau you being transparent and you memang sangat orang kata ikhlas untuk memahami sesuatu fact finding tentang seseorang prospek, you akan rasa kepuasan. So almost every day saya akan buat aktiviti. So aktiviti tu tak semestinya saya close tau, tak. Tapi aktiviti tu saya belajar tahu, tengok apa yang nak buat. So soalan-soalan yang bodoh pun saya akan tanya my friends. So daripada situ pun dah being konsisten dah sebenarnya. Tak semestinya you tak close tu tak konsisten. You buat aktiviti pun dah konsisten dah. And hasil tu you akan nampak, percayalah, insyaAllah. Alright, okay. Thank you, Ija. So kita buka lagi satu soalan from the floor. Ada? Jangan malu, jangan segan Okey, ada satu soalan kepada Fendi di chat. Apa cabaran paling besar dalam industri, Fendi? Okay, thank you for the question, Razin. Menjawab soalan kepada apakah cabaran yang paling besar. Cabaran yang paling besar adalah I think untuk konsisten. If kita back balik kepada soalan yang Ija jawab tadi adalah konsistensi. So everyone can be a champion, okay? Tapi untuk dia kekal berada sebagai seorang pemenang tu yang sebenarnya lebih sukar. So for me, I think yang paling susah adalah untuk menjadi konsisten. So untuk jadi konsisten tu, you kena memang betul-betul pull your heart betul-betul untuk buatlah apa yang you nak buat, and you tak boleh pernah untuk rasa selesa. Walaupun gaji you dah telah capai satu amount yang orang kata selesa, tapi you tak boleh untuk berasa selesa. So from there actually you boleh movekan diri you untuk lebih untuk konsisten, because every day you akan rasa untuk start with the zero balik. So itu adalah cabaran yang paling susah. In fact, I think kepada most of the agent pun mengalami masalah ini. Bagaimana untuk kekal menjadi konsisten. Ramai antara kita semua pernah jadi champion. Pernah jadi orang kata champion direct group ke, whole group ke, or even nationwide champion ke. Tapi tak ramai yang betul-betul boleh jadi konsisten secara keseluruhan sepanjang tempoh dia bergelar sebagai seorang agent di industri ini. So if you can manage to be a consistency selama beberapa tahun, insyaAllah you akan kata lebih tersenyum lebar lah rasanya. So itulah dia konsistensi. That is the big punya paling masalah. Cabaran paling besar. Yes. Kalau kata setakat nak mencari sales dan sebagainya, kita ada sistem. Di One Legacy kita memang ada sistem. Kita bantu dari segi tools, marketing dan sebagainya. So it is within you actually. Consistent and being istiqamah. Alright. So any more question? One more perhaps? Atau bagaimana? Ya, saya bukakan satu lagi sekiranya ada. If not, we move to the next agenda. Ada soalan dekat dalam chat daripada Zabli. Macam mana nak kekalkan momentum semangat selain follow rapat yang berjaya? Alright, macam mana nak kekalkan momentum semangat selain follow rapat pada yang berjaya? Ni mungkin kita boleh bertanya kepada speaker kita, mungkin Cik Rozaimi. Bagaimana ingin mengekalkan momentum semangat selain follow rapat kepada yang dah berjaya? Okey, dia yang pertama, terima kasih kepada yang bertanya. So yang pertama paling penting adalah, ni saya bercakap ni berdasarkan pengalaman tau, sebab saya tak ada background bidang sales. Saya lawyer, lepas lawyer saya buat HR sampailah saya retire. So saya masuk Takaful baru saya buat sales kan. Tapi benda yang paling penting, saya katakan tadi, benda-benda paling penting adalah your big why. That one you kena ada, pasal that keeps you motivated. Dan yang kedua, jadi dua je. Yang kedua, you kena selalu beraktiviti. Konsisten buat aktiviti. Aktiviti maksudnya apa? Okay, kita banyak sekarang ni zaman COVID, kita tak boleh jumpa orang. Kan? So kita banyak buat online marketing. Online tu maknanya kita guna social media lah. Salah you guna IG ke TikTok ke Facebook ke tak kisah. Cuma saya nak cakap konsep dia adalah bila kita bila berniaga,
berniaga di FB ataupun di social media lah, ibaratkan itu adalah kedai kita. Now, kalau saya nak bagi satu analogi, you buka kedai makan. Okay, tapi you buka ikut suka you. You meniaga kedai makan, ikut suka you bila you nak buka. Hari Isnin rasa nak berniaga, bukalah. Lepas tu dah boleh cover 2 hari, tak payah buka kedai lah. Kan? Hari Khamis buka balik, duit dah habis. So apa you punya customer akan nampak? Dia takkan terfikir pasal kedai makan you. Kalau dia nak makan, dia kata, kedai dia buka ke? Kedai Rozaimi tu buka ke? Entah. Dia tu suka hati dia nak buka tak bukan. Kita lain kan daripada betul dia sampaikan tak buka kan. Jadi sama juga di social media, you have to be seen, okay, to continue to promote takaful, okay, beraktiviti. So bila beraktiviti ni, janganlah kita, nama pun social media, tempat kita bersosial, janganlah bercakap pasal takaful semata-mata, okay. Post pasal yourself, post pasal kehidupan you juga. I mean, be yourself, tak payah tiba-tiba aku buat takaful, oh everything is about takaful. Now I am a takaful advisor and you want to talk to me, you just talk about takaful. Okay, sebab satu benda yang saya pegang, ini apa yang GM Mumaizir beritahu saya. Okay, biar orang ingat takaful, ingat kita. Jangan ingat kita, ingat takaful. Bahaya tu. Kalau orang ingat kita, ingat takaful, bila Rozaimi kata, jom ngeteh, oh dia ajak, takaful tu. Kan kita nak orang ingat takaful, aku nak ambil takaful, kau jumpa dia ni. Itu yang kita nak. Pasal tu kita kena konsisten dalam beraktiviti. Itu saja. Dia tak adalah kata rahsia-rahsia besar yang orang kata kena masuk kelas ke mana, kata tidak. You buat aktiviti, itu saja. Dan have your big why. Dua ni. InsyaAllah. Thank you so much. You pasarkanlah diri you di social media. Cerita Betul. bukan saja tentang takaful, tapi juga you punya life. Sebab apa? Sebab kita juga manusia yang biasa dengan orang-orang di social media kita. Yes. Alright, okay. Thank you so much Encik Rozaimi. Alright. Next, saya ingin menjemput ada satu soalan tu, tanya kalau first step kalau dia berminat mungkin. Okay. Alright. Kita mungkin bolehlah jawab lagi 2 soalan ini. Boleh saya tahu apa first step kalau saya berminat join jadi ejen takaful? Ambil exam apa ya? Alright. Okay, dan seterusnya dekat One Legacy ada pemantauan tak? Contoh kalau ejen yang dapat kes dalam 2 ke 3 mungkin boleh cari solution untuk dia apakah langkah kena buat untuk nak buat approach kita. Mungkin saya boleh ambil satu soalan memandangkan kita ada kesuntukan masa. Fendi, apa key point yang kita present pada customer untuk tarik customer sign up dengan kita? Silakan Fendi. Apa key point yang kita present pada customer untuk tarik customer sign up dengan kita? Okay, terima kasih soalan daripada Afif. Yeah. Okay. Apa key point yang kita present pada customer untuk customer sign up dengan kita? Alright. So berkenaan dengan produk ni, first thing first yang kita kena tahu adalah apa dia punya keperluan. So dia tak semestinya bila kata customer datang kat kita, kita kena bagi medical card. Tak semestinya bila customer datang kat kita, kita kena bagi hibah. It can be either one and it can be both juga. So kita kena faham dulu situasi klien tersebut. Because setiap customer dia ada pelbagai-bagai senario. Jadi untuk kita dapat tahu apakah sebenarnya yang dia perlukan, kita kena selalu banyak bertanya kepada dia. Kita kena bertanya berkenaan dengan dia punya background dia, berkenaan dengan dia punya gaji dia, berkenaan dengan company coverage dia, dengan komitmen dia dan sebagainya. Then from there actually baru kita dah boleh terfikir dalam otak kita, okay, dia perlukan this product. Then from there juga daripada satu produk tu juga dia ada beberapa macam kita kata harga. Adakah kita perlu bagi yang jenis stand alone punya plan sahaja ke? Adakah perlu bagi yang orang kata yang comprehensive punya plan ke sahaja? So it's bergantung kepada soalan yang kita tanya kepada dia. Daripada jawapan yang dia bagi tu, kita recommend a solution. So solution tu yang paling penting sebab kita orang kata dalam apa-apa orang kata business pun, bila kita dapat offer something solution yang meet customer punya need, the deal is closed. Tapi if you offer something yang tak meet client, contohnya saya bagi contoh, katakanlah
klien tu nak berus gigi lah. Saya cakap contoh, dia nak berus gigi. So bila dia nak gosok gigi tu, suddenly dia baru perasan yang ubat gigi dia habis. Kan? So agak-agak dia akan beli tak ubat gigi tu? Mesti dia akan beli because tanpa ada ubat gigi, dia tak boleh nak gosok gigi. Takkan dia nak gosok gigi pakai air pipe je. Kan? Bau masih tak hilang lagi. So kita kena offer yang match kepada klien punya needs tu. So kita kena dapat tahu, kita kena betul-betul identify. Part tu yang paling crucial sebenarnya yang ramai orang gagal. Untuk kita identify what is clients punya needs. So kita kena banyak bertanya soalan-soalan, Q&A kepada klien instead of datang-datang terus present. Tak kena. You try to understand client first, only then you propose a solution to them. Okay, harap soalan ini menjawab ya Afif. Kita pergi kepada klien ikut apa yang klien nak, bukan apa yang kita nak, Effendi. Betul, bukan apa yang kita nak, apa yang klien nak. Yes, betul. Alright. Okay, thank you so much untuk soalan-soalan tu, dan kita akan pergi kepada sesi seterusnya. So sekarang saya akan menjemput GM Al-Azadi untuk memberikan kata-kata penutup untuk T-Boss pada malam ini. Silakan GM Al-Azadi. Terima kasih Puan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Yang saya hormati Cikgu Maizi, leader-leader kat dalam One Legacy, ejen-ejen, sahabat-sahabat semua, dan yang kita raikan hari ini, kawan-kawan baru kita yang ada. Saya tengok daripada tadi memang banyak nama-nama baru, kan? Tahniah sebab datang malam ni, tahniah sebab stay sampai waktu sekarang ni, and it is an honor actually to One Legacy sebab diberi peluang untuk buat T-Boss untuk memberi pencerahan tentang bisnes ni dekat you guys. Alright, apa namanya, nampak tadi kan Puan Moderator a bit bagus malam ni dia memang, saya tahu cita-cita dia dulu nak jadi pembaca berita, tapi dia tak dapat jadi moderator. Betul. Dia dah jadi takaful dia, jadi it's a good thing lah, alhamdulillah. Alright, saya nak wrap up sikit. Alright, thank you very much kat semua. Alright, saya nak cakap sikit daripada kita kecil dulu, okay, kita semua ada impian. Kita semua ada cita-cita. Kalau dekat sekolah dulu, tak ada cikgu tanya apa karangan, apa cita-cita anda, maknanya we are not in the right school. So daripada kecil dulu memang kita tulis selalu cita-cita kita apa. By the time berapa umur kita nak jadi apa, by the time berapa umur kita nak ada financial freedom lah apa semua bagai, memang dah ada kat situ. Alright. Tetapi as we grow old, into an adulthood, kita dah rasa cabaran-cabaran yang ada kat dalam dunia ni. Okay? And kita mula mengecilkan balik kita punya cita-cita tadi. Alright? I want to tell you guys, and saya nak bawa semua audience, terutamanya kawan-kawan yang baru, yang ini adalah satu peluang untuk kita kembali segarkan balik kita punya cita-cita. Ini adalah satu platform untuk kita kembalikan kita punya impian kita kepada landasan yang kita mahukan. Ini adalah tempat yang mana satu industri, satu company yang dia punya objektif ialah menolak naik semua orang untuk berjaya dekat dalam bidang ini. And it is a proven fact. It is a proven fact. Saya daripada dulu yang tak tahu apa, even saya tak nak join dulu saya tak nak join. Saya punya IO, wife saya Johani, wife saya ajak dulu, saya tak nak join. Tetapi apa yang berlaku ialah bila kita tahu tata cara dia, commissioning statement lah apa semua bagai, macam mana sistem ini bergerak, macam mana kita boleh bagi pencerahan dekat orang dekat luar itu tentang kebaikan takaful, in the same time kita punya income pun dapat dan berlanjutan sampai sekarang. I want to tell you guys about that. Alright? And you guys, thank you very much sebab ada lagi sampai sekarang ni, because it shows that you have put your foot on the right platform. And Abraham Lincoln cakap, when you have put your foot on the right place, there's nothing boleh goyang dia lagi. You dah letak diri you dekat dalam ni, maknanya 50% you punya semangat dah ada dekat dalam bisnes ni. You kena teruskan, you kena lonjakkan lagi, dapatkan semangat yang ada malam ni untuk teruskan berjaya dekat dalam bidang ni. Alright, tadi ada yang tanya macam mana kita nak bermula. Saya nak beritahu sikit, macam mana kita nak bermula. Lepas ni, kita boleh ambil exam, TB exam. RM80 saja modalnya. Itulah yang diceritakan oleh Syah Effendi tadi, RM80 saja. Okay, apa yang akan berlaku selepas itu memang akan ada training daripada agensi. Alright. And also
I want to tell you guys, bila kita nak bermula sesuatu itu, ada macam-macam agenda dan bunyi-bunyi yang akan berbisik. Okay? Sebab apa? Sebab kita tak dapat tengok the whole spectrum lagi. But I want to give you guys an assurance. In this business, please, just look at the first step. You don't have to look at the whole staircase. Tak perlu lagi. You just kena ada tanamkan impian you, look at the first step, take the first step. Take the first step. And yang lainnya akan smoothly go. Kita orang tak boleh janjikan bulan dan bintang. Tak boleh. Tetapi apa yang kita orang boleh janjikan ialah komitmen kita, komitmen One Legacy, komitmen agensi ini untuk make sure dan setiap anggota kita berjaya. Lambat cepat itu belakang kita. Tetapi komitmennya, kita orang memang nak bawa semua orang ke puncak kejayaan. Dan itu adalah salah satu moto Great Eastern Takaful yang mana kita perlu berjaya bersama. And I welcome you guys, and saya sangat rasa yakin yang semua orang kat dalam ni hari ni akan tetap semangat, akan terus menimba ilmu untuk kita lebih berjaya di masa depan. Alright? Dan saya harap kita jumpa semua di puncak kejayaan. I really want to see all of us on top. Alright? So, saya akhiri sesi hari ni kan. Sesi hari ni is a very good session, alhamdulillah. Alright? Welcome to you guys. Please, lepas ni jumpa balik IO you guys, UM, GM, yang mana yang bawa, minta penerangan macam mana you nak start dalam this business. And let it flows in you. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you kepada JM Al. Baik, saya pasti dengan perkongsian speaker yang luar biasa pada malam ini akan membuka lebih banyak peluang dan ruang kepada anda lebih-lebih lagi untuk menjana pendapatan di musim pandemik ini. Dan tahukah anda bahawasanya kesedaran untuk menyertai takaful ini semakin tinggi, especially dalam musim pandemik ini. Jadi lebih ramai orang dekat luar sana mencari siapa perunding takaful yang mereka boleh percaya, yang mereka trust, dan itu adalah anda. Terima kasih kepada anda yang sudi bersama-sama dalam sharing T-Boss pada hari ini. Thank you so much to all speakers, Fendi, Rozaimi, Eja, kepada GM Humaizi, GM Al-Azadi, UM Said Amirul, kita ada UM Kiki, UM Zahin, UM Razin, UM Jo, UM Ubaid. Thank you so much. Jumpa lagi di masa akan datang. Akhir kata, terima kasih akan perhatian. Jumpa lagi di lain kesempatan. Moga bersama mendapat keberkatan. Saya Safia Al-Johari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Stay at home, stay safe, take care. Kita tutup T-Boss kita pada hari ini. Macam majalah. Kafarah dan juga surah Wal-As. Kena bayar ni. Gila weh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-As innal insana lafil husn illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bihaq wa tawassaw bisabr. Okey, semua kita jumpa di puncak kejayaan di One Legacy. Bye-bye. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Baiklah Pia. Alhamdulillah. MC mantap. Alright. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye-bye.